kita nak rekod berkaitan dengan pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. So, paling penting kamu kena ingat Melaka berakhir kerana kedatangan Portugis, dan Portugis pada tahun 1511, 1511, Portugis telah menyerang dan menakluk Melaka. Okey, dan Kesultanan Melayu Melaka telah menggunakan pelbagai strategi untuk menghadapi serangan Portugis, namun akhirnya terpaksa berundur dan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatannya. Apakah faktor-faktor dalaman yang membawa kepada kekalahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, cikgu? Kenapa boleh kalah? Kata hebat sangat. Pertama sekali masalah kepimpinan, iaitu politik tidak stabil. Akibat daripada kelemahan Sultan Mahmud Shah satu, dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran. Iaitu kenapa dikatakan lemah? Ada amalan pilih kasih, ada amalan rasuah dan penyelewengan. Baik, kamu tahu tak apa itu pilih kasih? You know what is pilih kasih? It's not choose lover. Choose love bukan. It's not choose love. Tapi pilih kasih. Pilih kasih itu maknanya hanya memilih orang-orang tertentu sahaja. Tu pilih kasih. Lebih kurang macam berat sebelah lah. Pilih kasih itu maknanya akan memilih orang-orang yang dikasihi sahaja. Kan. Contoh macam dalam kelas ni kan. Okay, selalu mungkin kamu akan kata apa? Alah, kamu akan kata apa? Cikgu ni balik-balik sebut nama Hafina Q. Balik-balik sebut nama Putri Nordayana. Balik-balik sebut nama Nur Insyirah. Balik-balik sebut nama Lily. Nama kita tak ada pun sebut. Kamu akan kata apa? Cikgu pilih kasih. Tidak, cikgu sebut semua cikgu sebut semua, tak ada pilih kasih kat sini. Nanti kamu kata pula, cikgu ni sebut balik-balik sebut Arisa, balik-balik sebut Tanisha Devi. Tak, cikgu sebut semua. Okay. So itu pilih kasih. Okay. Rasuah. Tahu rasuah? Tahu tak apa itu rasuah? Tahu tak apa itu rasuah? Okay. Dalam bahasa Inggeris dipanggil bribery. Iaitu memberikan sesuatu. Ingat definisi rasuah sebenarnya, memberikan sesuatu kepada orang lain, supaya orang yang memberi itu dapat kemudahan ataupun dapat pelepasan daripada hukuman. So itu rasuah. Itu rasuah. Maknanya rasuah itu ialah memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat kelebihan ataupun untuk mendapat kelepasan daripada hukuman. So itu rasuah. Contohnya macam katakanlah Nurul Hana datang ke sekolah, tanda thank you tak apa. Contoh macam Nurul Hana pergi sekolah, rupa-rupanya lupa pakai name tag. Kemudian baju pula tak ada lencana. Jadi pengawas kata, okey Nurul Hana, kamu ni tak pakai name tag, kemudian tak pakai necktie, kemudian tak pakai lencana. Okey, kamu ni nama kamu kena tulis ni, nak bawa pergi ke cikgu ni. Nurul Hana kata apa? Janganlah macam tu. Okeylah. Ni ni saya bagi RM2. Okey. Bagi RM2. Jadi tolong lepaskan saya ya. Duit tu RM2 itu, pemberian itu dipanggil rasuah. Dipanggil rasuah. Okey. Kalau nak kasih orang tu sebagai tanda thank you, boleh. Boleh, tetapi dengan syarat selepas itu. Contohnya kan, bila Nurul Hanan kata datang kan, tak ada, kamu ni tak pakai name tag, kemudian tak ada necktie, kemudian tak ada lencana. Okey, macam mana Nurul Hanan? Okey pengawas, saya minta maaf Kak, saya sebenarnya lupalah tadi apa semua. Baik. So lain kali jangan lupa ya. Lain kali kalau sekali lagi buat, saya akan tulis tau. Okey, baik. Lain kali saya pakai necktie. Lain kali saya pakai necktie. Kemudian bila Nurul Hana dah keluar, dah masuk sekolah, kemudian bila waktu rehat,
Okey, Nurhana nampak. Okey, prefect tu. Nampak pengawas itu. Jadi Nurhana pun belikanlah kuih. Lepas tu bagi pada kakak tu. Kak, ini kuih saya nak bagi pada akak. Kenapa ni? Tak, terima kasihlah sebab akak tak tulis nama saya tadi. Jadi ini sebagai tanda terima kasih. Itu boleh. Itu bukan rasuah. Itu hadiah. Nampak tak? Perbezaan antara hadiah dengan rasuah. Hadiah diberi selepas tu. Okey, selepas kejadian tu. Tapi kalau rasuah diberi pada on that time. Dengan berjanji lagi. So itu yang kamu kena jelas. Okey, kena jelas So rasuah ni bahaya. Rasuah ni bahaya. Okey, sebab tak boleh. Jangan. Kalau kamu bagi on the spot, okey, dikhawatiri akan nampak sebagai rasuah. So jangan. Jangan. Okey. Baik. So inilah masalah kepimpinan, iaitu pilih kasih, rasuah dan penyelewengan dalam pentadbiran. Penyelewengan tu maknanya salah guna kuasa dalam pentadbiran. Salah guna kuasa untuk keuntungan diri sendiri. Itu tak boleh juga. Dan juga perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Dalam kalangan pembesar pun ada berbalah. Berbalah ni maknanya berkonflik satu sama lain. Inilah masalah kepimpinan yang berlaku di Melaka. Kalau kawan saya kasih saya RM1 untuk tolong dia beli air, itu tak apa, itu upah. Itu upah hari Senin. Kalau kawan saya kata contoh kawan kamu bagi duit kan, tolong aku belikan air tu RM2. Lepas tu ada balance RM1 ni tak apa, kau ambil lah. Itu tak apa, itu upah. Itu bukan rasuah. Itu upah. Perbezaan dia. Baik. Kemudian itu masalah kepimpinan. Satu lagi faktor dalaman iaitu masalah perpaduan. Di mana kita tahu bahawa para pembesar, seperti bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan laksmana, itu pembesar, bersaing kuasa antara satu sama lain. Mereka tidak bersatu padu. Empat orang ni tidak bersatu padu. Saling compete each other. Jadi itu menyebabkan perpecahan berlaku. Dan yang kedua kerana askar-askar upahan. Maknanya ada tentera-tentera yang dibayar dari luar tu tidak taat setia kepada Melaka. Dah bayar dah. Okey, aku bayar kau daripada tentera mana ni? Tentera Jawa. Contohnya tentera Jawa. Okey, Sultan Melaka kata apa? Betul upah kamu semua tentera-tentera Jawa untuk membantu Melaka menentang Portugis. Baik. Kemudian bila tentera Jawa pergi berperangan, tengok Portugis, Portugis ni terlalu kuat lah. Okey. Jap. Korang lagi? Mudanya. Muda PC pun boleh muda PC pun boleh muda okey. PC jangka hayat dia tak panjang. Okey. Setahun pun sebenarnya dah tua dah sebenarnya. Setahun 2 tahun dah tua dah sebenarnya. Okey. Baik. Okey, so itu askar upahan yang yang tidak taat setia dan juga rakyat tidak bersatu padu. Nampak tak? Nampak tak salah satu punca kenapa Melaka jatuh? Rakyat tidak bersatu padu. Jadi ini penting. Baik, dengan faktor-faktor ini kita lihat Portugis telah datang, dan Portugis datang untuk apa? Serangan Portugis datang untuk kekayaan. Sebab Portugis datang untuk mengutip hasil biji timah. Kemudian keagamaan iaitu untuk menyebarkan agama Kristian. Dan kemasyhuran iaitu untuk persaingan, memenangi persaingan. Portugis sebenarnya ingin
mengawal perdagangan rempah, menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan penguasaan pedagang Islam yang ada di Melaka. Dan sebenarnya mula-mula Melaka sebenarnya telah menjalin hubungan dengan Portugis apabila rombongan yang diketuai oleh Lopes de Esquerra. Lopes de Esquerra tiba di Melaka dan kegagalan berunding, kegagalan perbincangan antara Melaka dengan Portugis, dengan Portugis menyebabkan Alfonso de Albuquerque, Alfonso de Albuquerque telah menyerang Melaka dan serangan berlaku sebanyak 3 kali, iaitu 25 Julai 1511, 10 Ogos 1511 dan 24 Ogos 1511. Dan kalau kamu lihat bulan Julai, bulan Ogos kan, Ogos kejatuhan Melaka. Dan untuk pengetahuan kamu sebenarnya bulan Ogos juga adalah bulan kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua dan Jepun menyerah kalah dan Jepun berundur daripada tanah Melayu. Bulan Ogos juga, 15 Ogos. You see? So bulan Ogos ni macam unik sikit lah. Dan kita merdeka pada 31 Ogos. So bulan Ogos ni agak unik sikit. Bulan 8 ya. Okey. Baik, kita lihat bagaimana strategi Melaka menghadapi serangan Portugis. Sebenarnya mungkin ada yang bertanya, bukan Singapura ke? Iyalah, tak. Bukan. Ya ke? Nanti ceklah. Strategi Melaka menghadapi serangan Portugis, kepimpinan Kesultanan Melayu Melaka telah melaksanakan. Kita lihat bahawa sebenarnya Kesultanan Melaka telah berikhtiar, telah melaksanakan pelbagai usaha. Ikhtiar ni ialah usaha, effort lah, effort. Sebenarnya Kesultanan Melaka telah melaksanakan pelbagai ikhtiar untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan Melaka. Malah askar Melaka telah menunjukkan semangat keperwiraan yang tinggi semasa berlawan dengan tentera-tentera Portugis. Jadi, pertahanan maruah dan kedaulatan Melaka menggunakan diplomasi, strategi, pertempuran dan pertahanan. Kita tengok strategi Melaka menghadapi serangan Portugis. Apakah strategi Melaka? Pertama, menggunakan lancaran dan perahu berapi. Lancaran ni sebenarnya dia kecil sikit daripada bentuk dia sedikit kecil daripada meriam, dan juga menggunakan perahu-perahu yang membawa bola-bola api untuk menyerang Portugis. Kemudian Melaka juga telah memperteguhkan pertahanan Melaka dengan kayu-kayu dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Serbuk peluru, cikgu? Ya, sebenarnya zaman Melaka dulu dah ada pistol. Dah ada senapang. Tapi dia tak panggil pistol lah. Dia tak panggil senapang. Dipanggil istinggar. Bahasa Melayu dipanggil istinggar. Dia punya senapang tu ya. Senapang dia. Kemudian juga telah melepaskan tembakan meriam secara bertalu-talu dari pantai. Maknanya menembak banyak kali ke kapal-kapal Portugis. Dan kemudian Melaka juga menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Harus diingat zaman dulu-dulu orang-orang Melayu di Melaka semua pandai menjinakkan gajah. Gajah yang besar-besar tu, yang liar tu boleh dijinakkan, boleh naik atas gajah, lepas tu tunggang gajah, bawa pergi jalan-jalan, buat tutorial sikit macam mana nak naik gajah. Cikgu tak pandai naik gajah, tapi cikgu rasa korang semua pernah naik gajah, betul? Korang semua, Arisa, Alia, especially Alia, Zara Sofia, Anci, Aini Zara pernah naik gajah, betul? Jangan nak tipu. Cikgu tahu Putri Nurdayana, Ruqayyah pernah juga kan? Alah, korang ni mesti pernah punya yang korang naik dulu. Kan yang mak kamu letak 50 sen so ada gambar gajah macam tu, dia macam tiar je. Gitu. Gitu.
kan. Lepas tu duit tu siap bunyi lagi. Ni. Kemudian bila lagu tu habis kan kikik. Lepas tu lagi, nak lagi. Mak kamu masuk di pusing lagi. Lepas tu gerak lagi. Kan. Okay. Kan. Betul kan? Betul tak? Korang. Korang ni kan tak baik tahu, cakap tak pernah naik. Korang pernah naik tahu. Betul tak Tanisha Dewi? Betul tak? Okey. Jadi korang pernah naik tahu gajah tu. Jadi Melaka dulu menggunakan tentera-tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Hebat betul kan? Dan apabila serangan-serangan demi serangan tak juga lut. Akhirnya Sultan terakhir Melaka iaitu Sultan Mahmud Shah telah berundur ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya. So kalau kita lihat, Sultan Melaka sebenarnya Sultan Mahmud pada waktu itu telah mula-mula dia telah berundur ke Pagoh. Kemudian beliau terus diserang oleh Melaka. Kemudian Sultan Mahmud pun pergi ke Bentan, lari ke Bentan. Daripada sini Portugis serang lagi Sultan Mahmud Shah ni. Jadi kemudian daripada situ kemudian beliau pun pindah ke Kampar sebenarnya. Telah pindah ke Kampar. Dan daripada sini beberapa kali Sultan Mahmud Shah ni cuba untuk serang lagi. Serang Portugis di Melaka untuk dapatkan balik Melaka, tetapi gagal. Banyak kali sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di antara 1515 hingga 1519 Sultan Mahmud Shah telah melancarkan serangan sebanyak 3 kali untuk dapatkan semula Melaka, tapi gagal. Memang gagal lah. Dan pada tahun 1526 pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan telah pun dimusnahkan oleh Portugis dan akhirnya Sultan Mahmud Shah pun berundur ke Kampar dan mangkat di Kampar. Mangkat tu matilah meninggal dunia pada tahun 1528 di Kampar. Jadi Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511. Namun legasi atau warisan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini diwarisi dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Yang mana kamu akan belajar dalam bab yang bab 6. Bab yang ke-6. Jadi dengan itu kita telah pun berjaya menamatkan bab yang ke-5 iaitu berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. So bab 5 habis. Baik. So apa pendapat